yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Orang mati dalam kubur. Orang mati dalam kubur selepas daripada persoalan barzah. Tajuk dia orang mati dalam kubur. Orang mati dalam kubur ni selepas daripada persoalan barzah. Dan wajib kita i'tiqad bahawasa setengah daripada orang mati itu diazab akan akan orang yang mati, dan setengah daripada orang yang mati itu dinikmat akan setengah daripada orang yang mati. Dan setengah daripada azab kubur itu mengkapik. Kalau kita mengapik ada. Mengapik ke mengkapik? Sebab sini aja mengkapik. Kalau dalam Faridatul Faraid mengapik. Kalau dalam kitab Faridatul Faraid mengapik. Kalau dalam kitab Pati Paridah ni mengkapik. Tak mengkapik dah, mengapik dah. Dalam Pati Paridah mengkapik. Dalam Faridatul Faraid mengapik. Mengkapik oleh dua tepi kubur. Mengkapik oleh dua tepi kubur. Hingga berselisih. Hingga berselisih tulang rusuknya. Hingga berselisih tulang rusuknya. Dan tidak lepas daripadanya. Daripada mengkapik itu, melainkan beberapa orang yang dikeluar daripadanya, yang dikecualikan daripadanya. Mana contohnya yang dikeluarkan daripadanya? Seperti orang yang baca Qul huwallahu ahad. Baca ni dalam sakit matinya. Dan wajib kita i'tiqad bahawa setengah daripada orang mati itu diazab akan orang yang mati, dan setengah daripada orang yang mati itu dinikmat akan dia selepas daripada persoalan barzah. Hak bicara dahulunya, wajib kita i'tiqad apabila mati seseorang. Wajib kita i'tiqad apabila mati seseorang, mesti ditanya oleh malaikah Munkar dan Nakir. Mesti ditanya oleh malaikah Munkar dan Nakir. Kemudian selepas daripada persoalan Munkar dan Nakir ni pula,
selepas daripada persoalan muka dan nakir ni. Setengah diazab akan dia, setengah dinikmat akan dia di alam barzakh selepas daripada selepas daripada persoalan muka dan nakir. Hak persoalan muka dan nakir itu satu pegangan. Orang mati akan ditanya oleh muka dan nakir di dalam kubur, kemudian dia boleh tanam. Itu satu pegangan. Kemudian selepas disoal, orang yang mati tadi ni setengah diazab akan dia dan setengah dinikmat akan ini. Satu pegangan yang lain pula. Hak ni semua ni masuk di bawah rukun iman yang kelima lah ni. Ini semua masuk di bawah rukun iman yang kelima. Beriman dengan hari kesudahan. Termasuk beriman dengan persoalan munkar dan nakir. Termasuk beriman dengan azab dan nikmat yang ada di alam barzakh. Azab dan nikmat yang ada di alam barzakh. Sebab alam barzakh ni imma raudatun minal jannah wa imma hufratun min hufarin nar. Ni. Di alam barzakh sama ada kebun daripada kebun syurga ataupun lubang daripada lubang neraka. Ini di alam barzakh. Kemudian kita bicara dahulunya berkaitan dengan persoalan barzakh. Kemudian pergi kepada azab dan nikmat di alam barzakh, kena kepada ruh dan jasad. Persoalan di alam barzakh, azab dan nikmat di alam barzakh bukan hanya kena kepada roh sahaja. Bukan roh serta dengan jasad, dengan badan. Selepas daripada roh dicabutkan daripada jasad, selepas daripada roh dicabutkan daripada badan, selepas ke bumi, Allah akan kembalikan balik roh kepada jasad, kepada badan. Kemudian roh dan jasad akan ditanya, kemudian diazabkan ataupun dinikmatkan. Persoalan barzakh, azab serta dengan nikmat kena kepada roh serta dengan jasad. Itulah pandangan yang muktamad. Adapun pandangan yang menyatakan kena soal ruh saja, jasad tak kena. Ada pandangan kena soal jasad saja, bukan ruh. Itu pandangan yang dhaif. Itu pandangan yang dhaif. Pandangan muktamad, persoalan azab nikmat kena kepada ruh dan kena kepada jasad. Memang ada pandangan. Dia kata persoalan barzakh, nikmat dan azab di alam barzakh, ada kata kena ruh saja, ada kata kena badan, kena jasad sahaja. Pandangan Imam At-Tabari contohnya menyatakan bahawa kena azab adalah badan sahaja, bukan kena pada roh. Ada pandangan kena kepada roh saja, bukan kena kepada jasad pada badan. Tapi pandangan yang muktamad kena kepada roh dan jasad. Ittifaq ahli al-haqqi dipanggil. Sepakat di kalangan mereka yang berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, persoalan barzakh
azab, nikmat di alam barzah kena kepada ruh dan juga kena kepada jasad. Dia berkait dengan azab ataupun nikmat di alam barzah. Azab ataupun nikmat di alam barzah. Yang mana ada yang dapat nikmat yang selama-lamanya di kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. Persoalan barzah bagi mereka ringan-ringan je, rekah-rekah je. Persoalan barzah pada mereka berkaitan persoalan akidah, persoalan ringan, mereka lepas-lepas mudah je, mereka dapat nikmat yang selama-lamanya sampailah kepada dibangkitkan kembali di hari akhirah. Satu golongan kena azab yang daim, yang berpanjangan. Kena azab yang daim, azab yang berpanjangan. Mana? Orang mati kafir dan orang yang mati dalam keadaan munafik. Orang munafik ni orang kafir lah. Kafir di sisi Allah, Islam pada hukum zahir, Islam di sisi manusia. Islam hukum atas dunia. Orang munafik ni zahirnya orang Islam. Hukum dunianya dia orang Islam. Tapi hak batin dianya dia kafir di sisi Allah. Hukum akhirahnya dia kafir di sisi Allah. Ni orang munafik. Orang kafir ni zahirnya kafir, hati pun kafir, atau penyembah berhala. Zahir pun kafir, hati pun kafir. Munafik ni zahirnya Islam tapi hatinya kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mati kafir, orang yang munafik, orang mati kafir ni bukan hanya sepanjang hidup dia menyembah berhala, atau memanglah mati kafir. Termasuk orang mati kafir ni orang Islam yang sah iman tapi iman dia lemah. Orang Islam yang sah iman tapi iman dia lemah. Kenapa? Kewajipan tidak ditunaikan, dosa besar dianya, melemahkan iman. Perkara yang diharamkan oleh syarak dibuat molek-molek ada, melemahkan iman. Orang Islam yang beriman melakukan dosa banyak mana sekalipun, Islam dia tak batal, iman dia tak batal. Orang Islam yang sah iman, dia buat dosa banyak mana sekalipun, ahli sunnah jemaah, Islamnya tidak batal, imannya tidak batal. Islamnya tidak batal selagi dosa-dosa besar yang dilakukan yang haram ijma' ulama' tidak dihalalkan, maka kekal dia sebagai orang Islam pada hukum zahir. Tapi dosa-dosa besar tadi tu akan melemahkan iman. Tidak membatalkan iman, melemahkan iman. Lemah iman ni akhirnya lemah. Ada lemah. Akhirnya cabut iman. Jadi kafir wali'azabillah. Dia orang Islam. Iman akidah dia sah. Ada ilmu lah. Ada ilmu. Dia ada ilmu, akidah dia comel. Rukun iman yang 6 perkara beres. Permulaan je dia mengenal Allah, mengenal Rasul. Berpegang dengan aqaidul iman yang 50. Berpegang akan qada dan qadar Allah. Sah iman dia. Dia dapat ilmu yang secukupnya, yang diajar oleh ibu bapa dia. Ibu bapa dia ajar iman, ajar akidah sebelum dia balik. Jadi dia orang Islam yang sah iman. Mak ayah ajar belah kedah. Hak berkaitan dengan ke-6 rukun iman. Sah iman dia.
Tapi apabila kemudian di hidup sendiri, semayang dia tinggalkan, kemudian maksiat dia buat contohnya, ni akan melemahkan iman. Lemah iman ditakuti, akhirnya rebahlah. Cabut iman, kafir di sisi Allah. Tapi dosa-dosa besar tu tidaklah menyebabkan batal iman, tapi melemahkan iman. Iman lemah ni akhirnya ditakuti sangat-sangat, lemah, rebahlah. Akhirnya dia beretikad di hati dia, semayang tak ada faedah, puasa tak ada faedah, ni di hati dia. Mulut tak cakap, hati dia. Maksiat dilakukan, di hati dia iktikadkan bahawa tak apa, halal maksiat dilaku yang haram, ijma' ulama' tu. Maka batal iman dia, kafir di sisi Allah. Zahir dia orang Islam. Hak paling ditakuti laginya, dekat nak mati. Bila iman lemah, tercabut iman dekat nak mati. Waktu dia panggil mati, kafir. Zahirnya orang Islam, jenazahnya dimuliakan, dimandi di kapang, disolat dan dikebumikan di perkuburan orang Islam. Sebab zahir dia orang Islam, tapi kafir di sisi Allah. Hak mati kafir ni. Orang kafir, orang munafik, azab kubur daim selama-lamanya. Sampai dibangkitkan di mahsyar, azab pula. Selepas dihisap, dihumbang ke dalam neraka pula, kekal selama-lamanya. Hak alam barzah tu azab yang berpanjangan sampai kepada dibangkitkan di mahsyar. Di mahsyar pula azab yang berpanjangan, akhirnya dihisapkan. Bila dihisap, dicampur ke dalam neraka, kekal neraka selama-lamanya. Mana ni? Orang yang mati hal keadaan kafir ataupun munafik. Hak yang pertama tadi, orang mukmin yang soleh dapat nikmat yang berpanjangan lah di alam barzah, bangkit di mahsyar. Orang yang beriman dan soleh di mahsyar dalam keadaan nikmat, bukan dalam keadaan azab. Dihisapkan, akhirnya orang beriman dan soleh akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi satu, orang yang beriman dan soleh. Yang kedua, orang mati kafir, mati munafik. Hak yang ketiga. Jadi dia ada tiga golongan di alam barzah ni. Yang ketiga dipanggil usatul mukminin. Itu yang ketiga. Dia panggil usatul mukminin. Usatul mukminin ni orang yang derhaka, yang melakukan maksiat di kalangan orang yang beriman, mati dia imannya terpelihara, mati dalam keadaan mati iman, tapi dia usah orang yang banyak melakukan maksiat. Orang yang banyak melakukan maksiat, iman dia lemah. Yang ditakuti sangat-sangatnya mati kafir. Hak ni tak ni. Dia banyak dosa. Tapi ketika khatimah kesudahan tu, iman dia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati dalam iman. Tapi dosa dia banyak. Maka dia azablah sekira dosa yang dia lakukan. Maka diazab sekira-kira dosa yang dilakukan. Tapi di alam barzah ni akan diazab sekira-kira dosa yang dilakukan. Tapi dosa tu dia tak bertambah dah. Dosa tak bertambah. Melainkan maksiat yang diasaskan kita hidup atas dunia. Itu dosa yang akan berpanjangan. Ni yang panggil dosa jariah ni, dosa yang berpanjangan ni.
Ada ni. Tempat maksiat tu dia yang derma, dia yang sumbang duit. Selama mana tempat maksiat tu digunakan untuk melakukan maksiat, orang derma tu akan dapat dosa yang berpanjangan walaupun dia sudah mati. Ada ni. Yelah, orang derma masjid boleh pahala berpanjangan, betul lah. Duit dia infak bina masjid, paling berpanjangan. Duit dia tak panggil infak ni, dia sumbang untuk buat tempat maksiat, dosa yang berpanjangan walaupun dia mati dah. Ada ni. Ataupun maksiat yang berpanjangan atas dunia yang dia pesang. Yang dia pesang. Dia mati, dia pesangkan anak cucu dia. Kok mana kamu jangan tinggal hak ni. Sebab hak tu nenek kita dah ni. Hak ni hak tu nenek kita dah ni. Kalau mak ayah mati, kamu jangan tinggal. Walahal hak tu nenek dia, hak dia duk ikut tu salah. Hak tu nenek dia duk ikut, dia yang susuli kemudian ikut, hak salah. Hak salah tu dia pesan pula kepada anak cucu dia, kekalkan. Walaupun dia mati, dosa akan berpanjangan. Ni kadang-kadang ada orang nasihat tegur, jadilah, tinggallah. Salah jalanan tu tinggal. Arwah ayah saya, arwah mak saya, dia pesan jangan tinggal. Dia pesan tu lah, lagilah tinggal. Ada ni. Memang benda salah. Walaupun waktu tu lama dah duduk pegang, duduk turuk, mak ayah pun daripada waktu juga. Salah, tinggal. Tidak berdosa. Tiba-tiba salah ni pula, mak ayah pesan jangan tinggal. Lagilah kena tinggal. Sebab apa? Tadi kita tinggal salah supaya kita tidak diazab oleh Allah. Yang kedua ni benda salah yang orang tu dia pesan pula jangan tinggal. Lagi dia kena tinggal sebab apa? Yang pertama nak lepas daripada Allah azab dia. Yang kedua nak lepas daripada Allah azab hak mak ayah hak mati dah. Yang pesan supaya kekalkan hak salah. Dua kalilah, dua sebab lah besar nak kena tinggal. Kalaulah benda salah tu yang dipesan. Ada jagalah tu. Selain daripada tu, orang yang mati, dosanya sudah terhenti. Maka dosa dia banyak, dia akan diazab sekira dosa dia. Tapi dosa tidak bertambah, bukan dosa berkurangan. Kenapa dosa berkurangan? Kerana doa keampunan dosa dia oleh anak cucu dia. Doa keampunan yang didoakan oleh orang-orang yang soleh supaya diampuni dosa orang Islam, lelaki perempuan, orang beriman, lelaki perempuan yang hidup di kalangan mereka dan yang mati di kalangan mereka. Doa orang soleh ni diperkenankan oleh Allah, maka dosa orang yang mati itu Tuhan ampuni, maka dosa dia bertambah kurang, azab dia bertambah ringan. Ada ni. Azab dia bertambah ringan. Sekarang orang mukmin yang banyak dosa ni akan diazab di alam barzah. Sekiranya dosa dia sudah tidak bertambah. Tapi dosa dia akan berkurangan. Dengan doa keampunan tadilah. Bila dosa dia berkurangan, azab dia bertambah ringan. Di masa yang sama pula, dosa berkurangan. Di masa yang sama, pahala bertambah. Pahala apa dia mati dah? Pahala ketaatan yang dilakukan oleh anak cucu, boleh pahala sepenuhnya kepada hak mati. Ada ni. Dengan pahala bertambah, samalah juga azab akan diringankan. Itu pahala yang bertambah daripada anak cucu. Pahala yang bertambah daripada sedekah jariah pula. Pada ni.
Jadi bila pahala bertambah, azab bertambah ringan. Akhirnya azab diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya dia akan dapat nikmat di alam barzah. Azab diangkat yang pertama kerana doa keampunan daripada yang hidup. Azab diangkat kerana pahala dia bertambah banyak dengan amal ibadah yang dilakukan oleh anak cucu dan juga pahala daripada sedekah jariah yang diinfakkan pada masa dia hidup. Siapa ni? Orang mukmin. Mati dah kena iman dia selamat tapi dosa dia banyak. Tapi orang mukmin hak dosa banyak ni sangat-sangat ditakuti, tercabut iman ketika nak mati, maka mati kafir hak tu azab yang berkekalan. Orang mati kafir ni wa'alaizabillah, orang Islam ni yang asal dia beriman tapi iman dia cabut pada masa nak mati, mati kafir. Anak cucu dia, anak dia soleh belaka, anak dia jadi orang alim belaka, sikit pun dia tak dapat manfaat. Dia pula masa hidupnya banyak dia sedekah jariah infak, bukan ada masjid, ada madrasah, duit dia sepenuhnya, sekalipun sedikit pun tak ada manfaat untuk dia pada mati. Kalau mati dia mati kafir, waliyazabillah. Ada ni. Ini cerita bab kepentingan iman ni. Kepentingan iman. Yelah sebab kadang-kadang ada ibu bapa. Anak-anak dia belajar agama belaka. Anak-anak dia duduk pondok belaka, belajar agama. Anak jadi orang alim, orang yang berilmu. Sekokoknya alim fardu ain. Anak dia sekokoknya alim fardu ain. Jadi anak yang beriman dan beramal soleh. Ada yang alim fardu kifayah, boleh mengajar orang pula dah, boleh buka pondok pula dah anak dia ni. Tapi ada juga ibu bapa, dia tak belajar. Dia tak mau belajar. Dia tak peduli ke ilmu. Ada ni dia tak belajar. Tapi anak dia pondok belaka. Ada yang bersikap seumpama tu. Dia beranggapan tak apa dah. Sebab apa? Anak-anak dia alim belaka. Dah dia belajar dah ilmu dengan anak dia, dia tak belajar juga. Dah dia belajar dah ilmu juga, dia tak belajar juga. Ada yang seumpama tu. Dia macam berangan-angan dia akan dapat pahala daripada anak yang soleh, yang belajar agama di pondok, beriman dan soleh. Dia akan dapat pahala. Betul? Dia akan dapat pahala yang berpanjangan. Pada masa hidup dapat pahala, lepas dia mati dapat pahala, kalau dia iman akidah comel. Yang mak ayah ni lah, iman akidah dia comel. Tapi kalau masa dia hidup, iman akidah dia tak betul, awal-awal tak boleh pahala dah dianya. Betul juga, ada orang pengeruh sungguh-sungguh lah. Masjid, madrasah nak buat apa-apa, dialah nombor satu infak. Tapi, di masjid tu buat kelas agama, di madrasah pondok buat kelas agama, dia tak pernah ikuti. Tapi dia penyumbang yang paling besar. Sebab dia kira, apa yang orang buat di masjid, dia boleh pahala sebab dia impak banyak. Apa yang orang duduk belajar di pondok madrasah tu, dia boleh pahala sebab dia impak banyak. Tapi dia belajar ke tak? Iman akidah dia macam mana? Ada ni. Kalau iman akidah dia tak betul, tak ada faedah sikit abuk pun impak dia tu. Ni. Hak Nabi bersabda tu, walau anfaqta misla Uhudin zahaban fi sabilillah. Jikalau engkau infak seumpama bukit Uhud, sebesar bukit Uhud, nisbah emas, bukan batu. Nisbah bukit Uhud ni, nisbah emas. Emas sebesar bukit Uhud. Emas sebesar bukit Uhud tu berapa trilion harga barangkali. Dan bukit Uhud ni batu. Bukan batu ni. Nisbah emas Nabi kata.
Bayangkan kalau emas sebesar Bukit Uhud. Bukan bilion dah tau. Trilion dah. Infak ni betul. Fi sabilillah. Pada jalan agama Allah. Tidak akan diterima infak dia. Sehinggalah dia beriman dengan qadar Allah. Baik dan jahat. Sehingga dia beriman qadar Allah. Baik, iman dan ta'ah. Jahat, kufur dan maksiat. Qadar. Takkan diterima. Sehingga dia beriman qadar baik dan jahat. Nabi kata infak sebesar Bukit Uhud nisbah emas, bukan nisbah batu. Kau dapat pahala daripada anak cucu yang beriman bahawa soleh, yang dapat pahala daripada infak, masih hidup dapat pahala dah, mati pahala berkekalan, orang yang ada iman, orang yang ada akidah. Memang betul saya cerita ni. Anak belajar agama belaka, mak ayah tak belajar agama. Ayah pula sibuk ngekerja sebab nak tanggung belanja anak belajar pondok. Belanja besar sebab tak ada bantuan kerajaan. Belanja besar. Jadi ayah ni kerja. Maknanya bab belanja tu dok gendala lah. Tapi tak belajar. Sama macam tadilah. Infak banyak. Infak. Baik dengan Tok Guru. Baik. Jumpa Tok Guru sentiasa tawar. Kalau nak buat apa-apa, maklumkan ke dia. Kalau nak buat apa-apa, maklumkan ke dia. Sebab dia nak tolong ni, nak infak. Tapi tak pernah datang belajar. Sebab dia kira dia tak payah belajar dah. Sebab apa yang orang duk belajar di pondok tu, belajar, beriman, beramal di pondok tu, dia boleh pahala. Sebab dia banyak infak. Dia akan boleh pahala. Dia kalau dia akidah comel, dia kalau iman dia sah. Dia akan dapat pahala pada masa dia hidup dan berpanjang pahala selepas dia mati. Baru lelaki pula, hak mati dalam iman ni dosa banyak, pahala mari. Ada pun hak golongan pertama tadi, hak beriman dalam amal soleh, dia dapat nikmat barzah yang berpanjangan, tapi pahala datang sokmo ni. Dia tak dapat pahala lagi. Pahala anak cucu dia, sekojariah dia akan nikmat yang dia dapat, bertambah besar nikmat dia dapat. Sekarang, dia mati dalam iman dan amal soleh. Dia akan dapat nikmat di alam barzah. Dengan hak pahala masa dia hidup. Bila dia mati, dia dapatlah nikmat di alam barzah. Sekira pahala yang dia ada masa hidup. Tapi pahala tu bertambah. Ni daripada anak cucu yang beriman dan soleh, daripada sekolah jariah. Bila pahala dia bertambah, nikmat dia akan bertambah di alam barzah. Hak mati kafir tak ada tu seksaan selama-lamanya. Walaupun hak mati kafir tu anak dia jadi orang alim 10 orang sekalipun, walaupun orang mati kafir tu masih hidup dia sedekah banyak mana duit sekalipun, kekal seksaan selama-lamanya. Apa yang hak anak cucu dia hak jadi orang alim, jadi orang soleh itu tak ada apa-apa manfaat dia. Hak yang kita nak cerita yang ketiga, hak mukmin yang derhaka, dia diseksa sekira-kira dosa yang dilakukan. Dosa sudah tidak bertambah, bukan dosa akan berkurangan dengan doa keampunan daripada yang hidup, daripada anak dia, daripada orang soleh. Bukan dosa yang mati ni pun bukan hanya diampuni dengan doa anak, doa orang soleh. Bukan Allah Ta'ala mengampuni walaupun tanpa doa orang yang hidup. Maka dosa dia berkurangan, azab dia berkurangan. Di masa yang sama pahala dia bertambah, azabnya akan berkurangan. Akhirnya azab diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mati ini harapan dia terbuka luar selagi dunia belum qiyamah.
Selagi dunia belum kiamah. Sebab apa? Sebab pahala daripada amalan anak dia, cucu dia, cicit dia, cuik dia. Tak kira lah berapa generasi pun. Berapa generasi dah anak cucu dia beriman bang soleh. Atas tu akan dapat pahala. Sebagaimana kita sekarang. Kita buat amal kebajikan. Bukan pahala pada mak ayah kita saja. Bukan tok nenek kita saja. Pahala sampailah kepada atas sekali Nabi Adam alaihissalam. Ni hak kita buat amal ni. Pahala kita. Pahala mak ayah kita. Mak ayah kita tu hidup ke mati ke, pahala. Tok nenek, tok nyang, tok nyuk, siapa berlapis-lapis sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Kalau kira lah, kita ni generasi yang keberapa daripada Nabi Adam alaihissalam. Dia tak ada orang buat kajian. Tak ada. Mana kita ni ya. Generasi yang keberapa? Daripada hak Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam tu. Yang berapa tu? Jadi hak tengah tu dapat pahala belaka tu. Yang beriman hak tengah tu. Kalau ada tengah tu hak kafir, tak ada lah. Kang kita ni Kang, dulu-dulu tu Kang, bukan agama Islam kan kemudian Kang. Kita ni, hak Islam berapa lapis hak kita ni? Tu nenek kita yang keberapa kau yang hak masuk Islam? Tu nenek kita yang keberapa? Ala kata tu ada hak bukan Islam, tak ada bahagian tu. Tak ada bahagian. Hak situ tak ada bahagian. Naik ala kata ada beriman atas tu, boleh pahala. Sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Jadi selagi dunia tak kiamat. Bila bangkit di mahsyar, tak ada dah. Bangkit di mahsyar, setakat hak ada. Pahala kekal, tak bertambah dah. Dosa kekal, tak akan berkurangan dah. Di alam barzah, pahala bertambah, dosa berkurangan. Pahala bertambah, dosa berkurangan. Bila bangkit di mahsyar, pahala tak ada dah bertambah, dosa tak ada dah berkurangan. Ini cerita hak mereka yang berada di alam barzah, 3 golongan. Mukmin yang soleh, nikmat selama-lama. Mati kafir munafik, azab selama-lama. Orang mukmin yang banyak dosa akan diazab ke dosa dia. Akhirnya akan diringankan dan diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting kita ni iman akidah kena sahih molek. Iman akidah kena sahih molek. Kemudian anak cucu kita pastikan iman akidah mereka betul. Yalah. Kemudian kita nak infak pula, pastikan infak kita digunakan untuk kebajikan. Kita infak tempat pengajian, kebajikanlah. Kalau tempat pengajian tu tak ada ilmu tauhid, tempat kebajikan apa seumpama tu? Tak ada ni. Kalau tempat tu tak ada pengajian tauhid, tak ada pengajian fardhu ain tauhid fiqh tasawuf contohnya. Ada? Ada tempat yang hanya semata-mata hafaz Al-Quran saja. Fardhu ain tauhid fiqh tasawuf tidak dititik beratkan. Ada? Yang seumpama tu. Tu kena cakap mak molek lah pula nak infak ni. Biar hak kebajikan sungguh. Ada yang seumpama tu. Bukan kata orang tepat hafal Quran dia begitu belaka, bukan. Tapi ada yang seumpama tu. Dan ramai dari saya jumpanya duduk di tempat tu, madrasah tu bertahun-tahun. Bak akidah tak lepas, bak semayang tak belajar molek, bak tasawuf tak pernah belajar. Ada ni. Kita nak infak, pastikan infak kita tu kepada kebajikan. Orang sekarang ni mudah je. Bunyi kata tempat pengajian, orang pemurah. Mudah infak sebab ia dapat pahala lepas dia mati. Tapi terkadang tempat tu
tak ada kebajikan pun. Sebab apa? Sebab yang buka tu pun tidak berkelayakan pun. Cuma pandai berbicara, pandai berceramah, ada nama. Bila dia bunyi je nak buka madrasah, dia bunyi je nak buka pondok, Allah, orang infak ni bercurah-curah infak. Tengok seorang-seorang beri tu, Allah, banyaknya duit dia. Tapi orang yang nak buka madrasah pondok tu, ilmu dia cukup ke tak? Hak nak buka pondok tu, ilmu cukup ke tak? Dia boleh buka pondok, infak juta-juta duit orang beri. Tapi macam mana tempat pengajian tu? Macam-macam perkara berlaku. Yang tukang buka pondok tu pun macam-macam terseloh kejahilan dia. Bukan ada yang buka pondok akhirnya masuk penjara. Tapi buka tempat pondok tu juta duit orang. Juta. Ada ni. Sebab apa ni? Orang hanya nilai dengan dia cakap pandai. Orang ada nama. Bunyi kata nak buka pondok kau, orang pun segeralah infak. Kadang-kadang orang tua pula, hak jenis ada duit tu pula, pakat nak duduk pondok tu. Nak belajar, nak buat amal bekal mati. Ilmu apa yang nak ajar? Fardhu tauhid pakai tasawuf. Ada setengah tempat orang tua, pak orang tua. Ingat ke dia di tempat tu ajarlah tauhid pakai tasawuf? Dok. Buat amal je. Dipenuhkan dengan ngaji Quran. Kelas Quran ada. Kelas Quran ada. Ngaji Quran sentiasa. Perbanyakkan selawat. Diperbanyakkan zikir. Tapi kelas fardhu ain tauhid pakai tasawuf ada ke tak? Tak ada. Dah duduk belajar tu, baca Quran je lah. Lah baca Quran selebih berzikir, betul. Tapi akidah Quran macam mana? Fiqh tasawuf yang sumbernya Al-Quran macam mana? Ada gitu. Orang tua-tua ni pula orang tua-tua yang ada duit. Orang pecing yang ada duit, orang tua yang anak-anak kerja sedap. Sama ada orang tua ni sendiri, pecing dia ada. Dan ada orang tua pula, anak dia kerja sedap-sedap. Tempat tu gak dapat sumbangan banyak lah. Tapi buat amal sungguh orang tua tu buat amal. Main jemaah, ngaji Quran, berzikir. Banyaklah amalan diberinya. Zikir banyak ni, zikir banyak ni. Tapi, kelas tauhid hari masa mana? Kelas fiqh tasawuf masa mana? Tak ada. Sebab apa? Sebab yang buka tu pun tak berkelayakan. Maka hak nak habiskan masa tua ni dengan bekal akhirah tak kena pun. Tak bekal akhirah apa duk ngaji Quran. Ngaji Quran sekalipun, amal ibadah apa sekalipun, kalau akidah imam tak betul, tak ada kebajikan di situ. Kalau semayang tapi ilmu pun tak ada kebajikan. Bab tasawuf pun tak bicara, tak ada kebajikan. Ni kena. Di akhir zaman ni, orang ambil kesempatan. Orang ambil kesempatan atas nama pondok, atas nama madrasah. Kadang-kadang jutaan tu kita kata kok sia-sia. Datuk-datuk kena cuma molek. Sebab kita nak pahala yang berpanjangan. Kita kena infak di tempat yang betul. Kena infak di tempat yang betul. Bukan infak di tempat yang salah. Yang buka nama pondok yang tak ngaji pondok pun. Jangan sekarang ni. Buka pondok, dia belajar pondok mana? Belajar sekolah. Dia belajar sekolah. Tak belajar pondok. Lepas tu dia buka pondok. Bukalah sekolah yang buka pondok. Buka sekolah. Dia belajar sekolah. Belajar sekolah. Digilah pondok time cuci-cuci sekolah tu. Ada orang belajar pondok gitu. Tapi buka pondok. Tu orang puas tu anak nak belajar ilmu pondok. Bukan ilmu pondok yang dia ajar. Orang tua pun gitu pan duduk sebab nak belajar ilmu pondok. Dia ajar pun ilmu pondok. Itu semua tertipu belaka. Tu kena ingat baik. Orang ikhlas sangat. Ikhlas orang ni. Duit harta benda bagi dia tak ada sayang sikit habuk pun. Ikhlas. Ikhlas. Dia kena buat betul dulu. Buat kena betul, barulah ikhlas. Kalau ikhlas, buat tak betul. Tak ada nilai, tak jadi pun ikhlas tu. Memang ikhlas sungguh. Nak bekal akhirat sungguh. Ikhlas. Buat biar comel.
Baru bicara bab ikhlas. Sebab kita infak, nak supaya barzah kita bercahaya. Sebab kita pergi pada hak hampir lah, anak-anak cucu wa amal. Malaikat akan hantar pahala dalam dolar emas, pahala tu bercahaya, akan menerangi alam barzah orang tua dia. Ada ni. Wal akhar mahmum. Hak sebelah tu hampusnya gelak-gelemak barzah dia. Sebab anak cucu tak tahu pahala kebajikan. Sebelah ni malaikat sentiasa tahu pada dalam bekas dolar emas, pahala tu bercahaya, akan menerangi alam barzah dia yang sudah bercahaya. Lepas tu kadang-kadang kita ni jadi malah wa amal. Tu motivasi ya. Kita atas dunia ni pahala tak penting tau. Kita penting duit je. Atas dunia pahala tak penting. Sebab kita penting duit. Kita malas nak buat amal, kena ingat tu dalam kubur mak ayah kita tu, tak mau duit tu, dia nak pahala kita. Ya, dia nak pahala kita. Nak kebajikan kita. Mana kalau kita ingat mak ayah kita, kita perbanyakkan buat kebajikan. Kita ingat mak ayah kita perbanyakkan sedekah jariah pada jalan yang betul. Pada tempat yang sebenar. Ingat mak ayah, buat amal banyak. Ingat mak ayah, sedekah banyak di tempat yang betul. Motivasi yang panggil kan. Dah kita malah. Atas dunia pahala-pahala, hak tu sunat je, tak penting mana. Tapi kena ingat. Mak ayah kita tu. Hak mak ayah kita nak pahala kebajikan kita. Jadi kalau yang mati tu hak memang soleh dengan pahala kebajikan, dia akan dapat nikmat dan razah, nikmat yang bertambah-tambah. Jadi di alam barzah lepas daripada soalan, setengah daripada orang mati itu diazab akan dia. Kalau hak kafir, kalau munafik kekal azab. Kalau orang mukmin yang ada dosa, azab tu tidak dikekalkan. Dan setengah dinikmat akan dia. Ni orang mati dan keadaan beriman dan soleh. Dan setengah daripada azab kubur itu mengapik oleh dua tepi kubur hingga selisih tulang rusuknya. Dan tidak lepas daripada mengkapik ni sehingga bersih tulang rusuk ni, melainkan beberapa orang yang dikeluarkan daripada azab kubur mengkapikkan oleh dua tepi kubur tu. Mana contoh seperti orang yang baca Qul Huwallah di dalam sakit matinya. Seorang kitab mengatakan baca 100 kali. Dia himpitan kubur. Ni dia panggil apa? Himpitan kubur. Himpitan kubur ni dia akan kena belaka. Dia akan kena belaka. Termasuklah orang mukmin yang soleh akan kena himpitan barzah ni. Termasuk kanak-kanak akan kena himpitan barzah ni. Kena belaka. Orang hak mati dan orang soleh kena himpitan kubur. Kanak-kanak yang tak ada dosa tu pun kena himpitan kubur. Tetapi himpitan manja dia panggil. Bukan himpitan menyeksa sehingga berselisih segala tulang rusuk. Hingga bersih segala tulang rusuk ni, ini orang yang kafir. Ini orang yang munafik. Adapun orang yang soleh, kanak-kanak yang mati yang tidak ada catatan jahat, himpitan kubur, himpitan manja. Lepas himpit sekali himpit, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekurang luasnya alam barzah ni 70 hasta. Luas dan panjang itu sekurang-kurang. Tapi kena himpit dahulu. Kena himpit. Termasuk orang soleh, termasuk kanak-kanak. Tapi saya dengar dari dia sekali tu, dia buat sama je.
Dia kata kena belaka himpitan kubur. Walaupun dia orang soleh, walaupun dia kanak-kanak. Selisih tulang rusuk, dia kata. Dah. Himpitan kubur yang menyeksa sehingga bersih tulang rusuk, itu orang kafir je. Orang yang soleh, kanak-kanak, himpitan manja. Bukan himpitan menyeksa. Himpit sekejap saja. Kalau segera diluaskan alam barzah. Sekurang-kurangnya 70 hasta. Sebab itulah dia ke bumi ni disunatkan kubur tu luah. Sunat kubur luah. Mudah-mudahan kubur itu diluaskan oleh Allah. Tapi kubur luah pun kalau dia orang yang kena seksa sempit semacam pada ni. Tapi disunatkan peluah kubur, mudah-mudahan di alam barzah kuburnya memang luah. Disunatkan peluah. Cuma kita sekarang ni kadang-kadang dia ke bumi di tempat sempit. Maknanya dia ke bumi dicelah antara kubur dengan kubur yang lama. Itu payahlah waktunya sebab dia kawasan tak ada dah. Kemudian dia nak letak jenazah ni berhampiran dengan keluarga, dengan arwah mak ayah apa semua. Maka dia pun ambil di tengah-tengah antara dua kubur lama. Dia nak letak kubur tu berhampiran dengan kubur keluarga dia. Memang disunatkan. Ke bumi berhampiran dengan keluarga kita. Sunat. Supaya bila diziarahi mudah. Kalau sana seorang, oh payah orang nak pergi. Sekali pergi tu, tu nenek, tu ayah, tu mak, tu pak saudara, dia biar di situ belaka. Sunat seumpama tu. Tu ni kadang-kadang dia tempat luah lagi kubur, dia pergi letak di tengah. Tu payah nak peluaskan lah. Dia sunat luah. Hak lebih malang laginya, tempat luas sangat, dia letak, dia gali sempit juga. Dia gali ngam-ngam dengan keranda. Ngam dengan keranda. Oh, sekarang ni tak tahulah. Nak jimat bajet kalau luas kena bayar mahal ke tak tahulah. Dia letak ngam-ngam dengan keranda. Dia turun keranda tu makruh dah. Kemudian masa nak uruskan jenazah, dia pijak atas keranda, dia berdiri atas mayat. Ini semua kerja makruh belaka ni. Kerja tak betul belaka ni. Berdiri atas keranda. Kadang-kadang dia mengangkang atas keranda, mengangkang mayat celah kakang dia. Ini kerja tak ada adab belaka ni. Di Terengganu kita banyak buat kerja seumpama ni. Dia gali tempat luas, dia gali ngam-ngam dengan keranda. Disunatkan peluang. Nak letak mayat jadi mudah. Letak pula atas tanah. Bukan pakai keranda gitu. Keranda ni tempat berpasir. Apa pakai keranda? Tanah keras kekung kita kata. Apa tak keras kekung? Tak keras kekung panggil tak? Tanah keras kekung. Pakai keranda juga. Dia gali ngam-ngam dengan keranda. Dia pun turun dengan tali. Satu je dia tak buat lagi sekarang ni. Tak pakai muzik. Dia pakai muzik ceng bunyi. Tengok orang buat agama lain tu kan. Pakai kanda, lepas tu nak turun ceng dia bunyi. Hak tu dia tak ada lagi ni. Dia tak ada pengkemudian ikut sunnah Nabi tidak ada. Ada ni. Lepas tu dia gali sempit. Nak luah. Mudah-mudahan kuburnya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tempat kita lah seumpama tu. Kenapa tak tahulah. Di Kelantan tak ada seumpama tu. Di tempat kita. Pelik amalan orang kita ni. Mana diluaskan, mudah kubur diluaskan oleh Allah. Hak himpitan ni, ni hak himpitan seksa orang kafir. Kena pada orang mukmin, orang soleh, himpitan manja. Kanak-kanak, himpitan manja. Hak ni di antara yang lepas, tak kena himpitan kubur. Orang yang baca Qul Huwallahu Ahad dalam sakit matinya. Sakit bawa mati itulah. Mana baca banyak mana? 100 kali. Yang memang tidak kena himpitan kubur,
para anbiya. Para anbiya langsung tidak kena himpitan kubur. Hak langsung tak kena persoalan kubur, anbiya dan syuhada, orang yang mati syahid. Pandai ni. Adapun himpitan kubur ni, orang mati syahid pun kena. Himpitan manja, bukan himpitan menyeksa. Benda diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tak kena himpitan kubur, para anbiya, para nabi. Dan ada riwayat yang tidak kena himpitan kubur adalah Fatimah binti Asad radhiyallahu anha. Bukan Fatimah binti Rasulillah. Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad radhiyallahu anha. Orang tak kenal. Ini nama istimewa ni. Dah kita sebut dah. Orang tak kena himpitan kubur. Para anbiya. Fatimah binti Asad. Ada orang baca keluar 100 kali dan sakit mati. Siapa Fatimah binti Asad ni? Istimewanya. Isteri Abu Talib, ibu angkat Nabi SAW. Ibu angkat Nabi SAW. Yang pelihara Nabi. Memang orang sebut Abu Talib pelihara Nabi. Abu Talib pelihara Nabi. Selepas mati Abdul Muttalib toki Nabi. Abu Talib. Faham lah. Kau jaga sungguhnya kalau lelaki kau ke perempuan. Memanglah duduk di bawah Abu Talib. Tapi siapa yang jaga Nabinya? Yang beriman dengan Nabi. Ni Fatimah binti Asad radhiyallahu anha jaga Nabi, beriman dengan Nabi. Abu Talib yang kekal kafirnya. Jadi semua mengatakan yang khas tak kena juga impitan kubur adalah Fatimah binti Asad radhiyallahu anha, isteri kepada Abu Talib. Selain daripada itu, walaupun orang soleh, walaupun kanak-kanak kena himpitan, tapi himpitan manja bukan himpitan menyeksa. Selesai berkaitan dengan di dalam kubur alam barzah selepas daripada persoalan muka dan nakir. Kita pada hari kiamah selepas dibangkitkan daripada kubur. Selepas dibangkit daripada kubur. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin, muka surat 20, baris yang ke-8 daripada bawah. Baris yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Hak tebal ni wasallam, nak wasallim, bukan wasallam. Allahumma salli wasallim. Sallallahu baru wasallama. Salli fi'il amar. Sallim, salli, barik, sallim. Itu fi'il amar. Salla fi'il madhi. Salla baraka sallama. Ada gitu. Salli fi'il amar. Sad lam. Salli barik salim. Kalau ada barik lah, tak ada barik. Kalau salla sa lam ya. Salla fi'il madhi. Salla baraka kalau ada lah.
Lepas tu wasallama. Jadi ni hak tebal ni Allahumma salli. Di hujung wasallama. Dia tak wasallim. Wasallama bagi. Tapi kalau kita berhenti wasallam lah kalau kita berhenti. Wasallam kalau kita berhenti. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wasallam lah. Tapi bagi dia wasallama. Wasallama ni macam ni lah. Dalam selawat tarawih kat kampung kita tu kan. Sallallahu wasallama alaih. Sallallahu wasallama alaih. Jangan wasallam alaih. Wasallama alaih. Dah kita wasallam tu wakah. Oh ni wasallama alaih. Alaih wa wakah. Ini kan tarawih tu kan bunyi macam-macam kan. Sallallahu wasallam alaih. Sallallahu wasallim alaih. Macam-macam bunyi. Sebab tu ada setengah tepat. Tarawih kok ditulis di khetah, ditepek dinding. Sallallahu wasallama dibuat baris besar tu. Wasallama alaih. Alaih berwakah. Kalau kita wakah di wasallam. Wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wasallam lah sebab kita wakah situ. Selawat tarawih bukan wakah di wasallam. Wasallama alaih. Sallallahu wasallama alaih. Tapi masa budak-budak kau tak tahu apa benda. Bunyi sallallahu wasallim. Bunyi gitu. Ai bunyi ujung. Budak-budak. Budak-budak kan kuat kan di selawat tu. Ai bunyi ujung. Apa benda kata tak tahu. Tu orang rasa budak-budak. Wasallallahu wasallama alaih. Ni dak ni Allahumma salli. Di hujung wasallim. Hak ni hak selepas daripada baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jad. Hak ni bacaan wiri selepas solat subuh. Bacaan wiri selepas solat subuh. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jad. Betul sambung pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Hamba engkau ya Allah Nabi Muhammad ni. Rasul engkau ya Allah Nabi Muhammad ni. Tapi dimulai dengan sebut hamba dulu. Dengan barulah sebut rasul engkau. Disebut hamba dahulu. Sebab lebih tinggi kedudukan ubudiyah Allah Ta'ala dengan kedudukan risalah kerasulan. Ubudiyah Nabi yang salam nak banding dengan pangkat kerasulan ada di Nabi. Pak Quran pun sebut hamba. Subhanallazi asra bi'abdihi. Memperjalankan malam bi'abdihi. Dengan hambanya, hamba Allah. Nabi Muhammad lah. Mimma nazzalna ala abdina. Hamba kami. Nabi SAW lah. Quran sebut sebagai hamba. Batulah lebih tinggi kedudukan hamba. Kedudukan maqam ubudiyah. Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak banding dengan kedudukan Rasul. Pangkat risalah. Dimulai dengan abdika. Hamba engkau. Wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli, ya Allah berilah rahmat dan sejahtera, berilah rahmat serta membesarkan. Wa sallim, ya Allah berilah kesejahteraan atas Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi pada ketika berdoa kena kepada tiap-tiap orang yang beriman. Alu Muhammadin kullu taqiyin, kata Nabi. Keluarga Muhammad adalah tiap-tiap orang yang bertakwa. Sekurang-kurang martabat takwa, taqi anisyirki
orang yang terpelihara menyekutukan Allah, termasuk keluarga Nabi ketika berdoa. Walau asian, walaupun dia banyak dosa, bukan orang banyak dosa ni lah yang lagi-lagi berkehendak kepada doa kerahmatan, doa kesejahteraan. Itu keluarga Nabi ketika berdoa. Kita doakan selawat rahmat wasallim ni kullama, selama zakaraka zakirun wa ghafala azka ghafilun, selama ingat akan dikau ya Allah oleh orang yang ingat, dan selama lupa daripada ingat akan dikau oleh orang yang lupa. Selama mana orang ingat ke engkau ya Allah, selama mana orang lupa akan engkau ya Allah. Mana apa itu? Maknanya kita doa kerahmatan ke atas Nabi, kita doa kesejahteraan atas Nabi ni selama-lama, biar Tuhan beri selama-lama. Kita minta selawat ni, minta rahmat wasallim, kita minta sejahtera atas Nabi dan keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Kita minta ni selama mana orang yang ingat akan dikau, dan selama mana orang yang lupa daripada ingat akan dikau oleh orang lupa. Jadi selama-lama lah ada orang ingat. Sebaliknya, selama-lama ada orang lupa akan Allah. Selama-lama lah. Pada ni. Selama-lama ingat akan dikau oleh orang ingat atau orang ingat. Dan selama-lama lupa daripada ingat akan dikau oleh orang lupa. Dah kita ni kan, atas dunia ni kan. Hak ingat, lupa-lupa, selama-lama ada. Jadi doa selawat ni, yakni selama-lama. Ini doa yang ditambah oleh Imam Syafi'i kita, besar pahala. Jadi mana pun ni, kita doa supaya dapat rahmat dan sejahtera selama-lama. Selama-lama ada orang ingat akan dikau. Selama-lama ada orang lupa akan dikau. Dan memang dua tu je, ingat dengan lupa lah. Ada ni. Jadi apa? Doa ni kita minta Tuhan beri sejahtera, beri selamat dan sejahtera selama-lama. Wasallama wa radiyallahu. Wasallama wa radiyallahu. Dalam hak tebal ni wasallim wa radiyallahu. Hak dalam hak lain macam mana bagi? Hak tebal ni wasallim wa radiyallahu. Hak dalam hak lain. Ada dah hak cetakan lain? Hak cetakan lain? Ke pakau sama je sini? Boding tak ada? Tak boding? Boding biasa pakai hak lain. Pakai mana tu? Hak tebal sama ni kau? Pakai urumi dia pakai urumi. Tak ada pakai urumi? Assalim. Dia wasallama wa radiyallahu an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah. Sini wasallim wa radiyallahu. Tengok semula lah. Tengok semula bagi dia macam mana. Sebab kita biasanya baca mana kita baca? Wasallam wa radiyallahu dok kita baca tau. Ingat tak baca? Kalau lepas subuh kita baca mana? Wasallam wa radiyallahu. Kan gitu? Wasallam wa radiyallahu. Kita baca mana? Aku tu dulu baca. Baca mana ada tu dulu?
Orang muda tak tahu ni, orang tua sikit. Tak silap wasallam wa radiyallahu tau. Di sini tak balik lah. Wasallama wa radiyallahu. Ni nanti dipih wasallim wa radiyallahu. Wasallama wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan memada akan kami oleh Allah. Dan Allah lah sebaik-baik tempat kita berserah. Memada akan kami oleh Allah. Yelah, memang memada akan kami oleh Allah. Lepas tu dah ayah minta tolong orang lah. Itu asbab. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Gitulah, jangan astaghfirullah 3 kali. Oh, pelik gitu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lepas tu sambung. Ya Latifu ya Kafi, ya Hafizu ya Syafi. Ya Latifu ya Kafi, ya Hafidu ya Syafi. Ya Latifu ya Wafi, ya Karimu antallah. Ya Latifu ya Kafi, ya Hafidu ya Syafi. Ya Latifu ya Kafi, ya Hafidu ya Syafi. Ya Latifu ya Wafi, ya Karimu antallah. Kan ni hak baca waktu tua dulu ni ambilan waktu tua kitanya. Ya Latif, wahai Tuhan yang lemah lembut. Ya Kafi, wahai Tuhan yang memadai. Ya Hafiz, wahai Tuhan yang memelihara. Ya Syafi, wahai Tuhan yang menyembuhkan. Ni. Ya Wafi, wahai Tuhan yang menyempurnakan. Ya Karim, wahai Tuhan yang mulia. Antallah. Setelah itu maka ucap olehmu La ilaha illallah 10 kali. Ini sekurang-kurang 10 kali. Orang tua kita 10 kali ni dibuat secara beranjur-anjur. La ilaha illallah. Kan gitu? Lepas subuh ni. Masjid mana ada baca ni? Masjid mana? Kita ni bukan orang sini belakang ni. Masjid mana? Hak baca ya Latifu ya Kafi ya Hafiz ya Syafi ni. Masjid mana? Ataupun surah? Surah mana? Masjid mana? Surah mana? Ada dah tau? Lepas tu ingat tau orang dulu baca ni. Ingat tau? Nazri jumpa tak masa-masa dulu? Jumpa? Tu dah kalau jumpa kau. Jumpa majid surah baca ni. Ya Latifu ya Kafi ni. Kemudian 10 kali ni La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia 10 kali ni pun lambat lah nampak dia. Dia tahlil dengan secara ni secara slow sangat lah, secara anjur sangat. Hak masa saya duduk di Pondok Kerandang, tunggu bacalah sampai sini ni Ya Latifu ya Kafi ni. Kemudian tahlil, tunggu tahlil 100 kali. Mana daripada awal tu laju dah. Bukan kata daripada awal, ada setengah tempat dia gini. Dia la ilaha illallah.
10 kali. Lepas 10 tu barulah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia buat dulu secara 10 kali, hok secara lambat. Lepas tu barulah dia pun percepatkan. Cukup 1 kali. Oh, saya ingat di Pondok Kerandang dahulu, daripada yang pertama tu macam biasa dah, macam tali biasa lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia dak lah hok macam tadi. La ilaha illallah. Habis nafas sesetahlil 10 kali. Dan saya jumpa ada tempat dia buat lambat 10 kali, bola dia pun pelaju sampai 100 kali. Hak di Pondok Kerandang tu dia memang daripada awal pun secara cepat dah lah. Ya Latifu ya Wafi ya Karimu antallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Hak ni 10 kali sekurang-kurang. Kalau 100 kali tiap-tiap pagi, nak cukup tahlil 70,000 ni. 100 kali, kalau setahun, kalau setahun 300 hari, boleh dah 60,000. Tak? Setahun boleh dah 60,000. Dah 100 pagi. Kalau 300 pagi, tak? Betul tak? 300 pagi, boleh 30,000. Kurang 300 100 kali. Berapa? 30,000 setahun. 30,000 setahun. 35,000 setahun. 2 tahun cukup 70,000. Kalau 100. Kalau 10, bila nak cukup 70,000? Kalau 10. Mana setahun boleh 3,000 lebih je. 10 tahun 35,000. 20 tahun baru cukup 70,000. Mati dululah. 10 kali sekurang-kurang lah. Kemudian maka ucap olehmu. Ini penghujung ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin. Alaiha nahya wa alaiha namut. Wa alaiha nub'asu insyaallah minal aminin birahmatillahi wa karamih. Wa alaiha nub'asu insyaallahu minal aminina birahmatillahi wa karamih. Wa wa biha nub'asu insyaallah. Ini insyaallah ni sebab ni akhirat ni. Belum berlaku lagi, insyaallah lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatu haqqin. Kalimah yang sebenar. Alaiha, di atasnya, atas kalimah yang sebenar ni, nahya, kami hidup. Wa alaiha, dan di atasnya, atas kalimah haqqin ni, namut, kami mati. Wa alaiha nub'asu. Wa alaiha nub'asu ke wa biha nub'asu. Apa biasa kita baca? Wa alaiha nub'asu ke wa biha nub'asu. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asu. Gitu. Pada nipis ni wa alaiha wa biha nub'asu. Kami dibangkitkan insyaallahu minal aminin birahmatillah wa karamih. Hidup mati kita atas kalimah yang sebenar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Itu kalimatu haqqin, kalimah yang sebenar. Hidup mati kita atas kalimah ni. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni bukan hanya di lidah lah. Serta di hati kita aqaidul iman yang 50. Aqaidul iman yang 50 terkandung di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimah yang sebenar tu. Hidup mati kita atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan aqaidul iman yang 50. Bila setelah itu, setelah habis dengan tahlil apa semua kurang 10 kali tu, maka engkau baca doa, barang doa yang engkau kehendak. Baca doa lah. Doa mana? Baca doa mana-mana pun. Baca doa mana-mana pun. Janji berdoa. Tak erti kau Arab, doa kau Melayu. Setelah itu maka engkau baca doa, barang doa yang engkau kehendak. Dia dok lah. Apa ni? Nak doa hak ni je boleh. Jangan doa hak lain. Dok. Barang doa yang engkau kehendak. Kemudian barulah hak mana hak doa yang lebih afdal. Baru pergi situ pula. Doa lah doa mana pun. Doa yang kau kehendak. Bahasa Arab ke, bahasa Melayu ke, doa je lah. Sebab ni bukan dalam sembahyang ni. Kalau dalam sembahyang barulah boleh doa hak bahasa Arab saja. Doa bahasa Arab sajalah. Kalau dalam sembahyang. Dalam sembahyang tak boleh baca doa ke bahasa Melayu. Jangan pula Tuhan tahu belaka, bahasa Arab pun Tuhan tahu, bahasa Melayu pun Tuhan tahu. Bacalah kod Melayu dia kata. Nak tunggu pandai kod Arab, bilalah makcik tua-tua ni nak berdoa dalam semayang. Sebab kena tunggu bahasa Arab baru boleh berdoa. Tuhan tahu belaka kita doa kod Arab, kod Melayu. Bukan masalah Tuhan tahu belaka doa kod Arab, kod Melayu. Sebab apa? Sebab perkataan doa tu Tuhan yang buat. Keluar perkataan doa tu Tuhan yang buat. Memang Tuhan yang maha mengetahui. Tapi dalam sembahyang, tak boleh doa melainkan kod bahasa Arab. Dia kata dia berdoa dengan hati ya. Dalam semayang bukan doa dengan hati, doa dengan lisan, dengan lidah. Dalam semayang ni dia tak ada hak hati. Hak hatinya apa? Niat. Hak hatinya apa? Khusyuk. Itu hak hati. Hak lain kok, hak qauli belaka lah. Bacaan belaka hak lain. Dalam semayang, hak hatinya niat. Hak hatinya khusyuk. Hak hatinya ikhlas. Itu bagian hati. Hak lain kok dalam semayang ni fi'li, perbuatan, qauli, bacaan. Jadi kita nak berdoa dalam semayang ni hak qauli, bacaan. Bila bacaan kena keluar suara di mulut, dengar di telinga, dia panggil bacaan. Jadi doa bukan dengan hati. Doa dengan bacaan. Dengan bahasa Arab. Itu dia kata, bilalah makcik ni boleh berdoa dalam sembahyang, berdoa dalam sujud yang terakhir, nanti nak kena bahasa Melayu, makcik nak kena ngapal dulu bahasa Arab. Allah. Nanti baca doa Allahumma hdini fiman hadait. Itu doa kunut. Itu doa kunut iyalah. Tapi itu juga doa. Kita boleh baca doa Allahumma hdini dalam sujud. Tapi jangan kosak doa kunut. Kalau kosak doa kunut, sunat aba'at kita pergi letak dalam sujud, kita disunatkan sujud sahwi. Tak betul buat gitu. Kena sujud sahwi pula kemudian. Kalau kita baca Allahumma hdini fiman hadait dalam sujud, makna apa ni? Kita pergi letak sunat aba'at di tempat yang lain. Maka waktu dia kena sujud sahwi kemudian. Kita baca Allahumma hdini fiman hadait, kosak di hati kita atas nama doa semata-mata, bukan doa kunut. Tak apa Kau tak pandai orang lain kau. Dah kita pandai tak baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Pandai tak? Ayat Quran tu. Kenapa tak pandai? Orang pandai belaka kan? Lepas tu kita ada doa yang tertentu yang kita nak minta. Kita niat di hati. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta kebaikan atas dunia, kita kosak di hati kita. Nak apa? Pandai ni? Oh, nak pergi temuduga. Biar temuduga tu lulu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita niat di hati, moga-moga temuduga tu dapat lulu. Gitu je lah. Ni dalam sujud yang terakhir ni, nak doa ke bahasa Arab, tak pandai doa lain dah. Takkan tak pandai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Boleh je lah. Kalau tu tak pandai juga, tak usah berdoa lah je. Tak pandai juga boleh katakan pandai belaka lah kitanya. Ataupun baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu pengakuan kita. Pengakuan kita tu lebih besar daripada kita memohon. Seolah-olahnya kita nak minta sangat. Tapi dah kita ni banyak buat salah. Lepas tu nak minta pula malulah nak minta. Lepas tu macam mana? Ngaku salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi ada benda kita nak minta. Tapi seolah-olahnya kita ni banyak buat zalim, banyak buat dosa. Nak minta jadi malu. Kita mengaku kita salah. Tapi dalam hati kita, kita nak minta. Kita nak minta. Tak apa juga. Tapi dalam semayang, hanya boleh ko arak. Hak ni lepas subuh ni. Lepas subuh ni, doa lah. Barang doa yang engkau kehendak. Bacalah doa mana-mana pun. Barulah doa mana go afdal. Lagi pada doa mana hak afdal. Doa mana hak lebih. Kita nak lebih. Tapi kadang-kadang kita tak pandai. Tak pandai doa je lah. Doa tu. Doa kot bahasa Melayu. Suti dia bilang. Allah. Dia doa ni dia tak boleh nak panjang berjela-jela gitu. Dia tak boleh nak berdoa panjang berjela-jela. Tu Nabi larang apa pesen tu. Orang panggil apa ni? Orang panggil ifrat. Mana apa ni? Melampau pada doa. Tu Nabi larang. Disunatkan doa yang ringkas. Jangan doa suti perici. Doa yang ringkas, biar maksud dia tu luah. Macam tadilah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta kebaikan atas dunia. Banyak tu. Tak payah perici satu. Tapi janji kita berdoa je. Doa barang, doa yang kau kehendak. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, sayugianya, sepatutnya engkau baca kemudian daripada yang dimakan itu, demikian hak bacaan lepas main subuh ni, doa jawami'ul kawamil dipanggil. Jawami'ul kawamil, segala doa yang menghimpunkan kesempurnaan, iaitu yang diajar oleh Rasulullah SAW akan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Demikianlah doanya. Mana? Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ini doa yang jawami'ul kawamil. Doa yang menghimpunkan kesempurnaan. Doa tak panjang, tapi maksud dia panjang. Doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin.
وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم علمنا علم أكاديمين وفهمنا فهم السابقين وارزقنا رقى الطالبين اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.